Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita mulakan topik pada hari ini. Semua dah bersedia? Okey, nombor 1. Saya nak cerita apa ni? 10 jenis manusia yang you kena detox. Faham tak detox? Selalu kita makan nak buang bahan-bahan toksik yang ada banyak racun dalam badan kita, betul tak? Tapi rupa-rupanya dalam hidup, ni yang ambil kamera ataupun ambil gambar video kita ni, dia orang anak muda lagi. Bolehlah belajar, anak masih lagi sekolah. Okey, anda sekalian tolong dengar elok. Kalau nampak anak-anak you berkawan dengan 10 orang ni, hati-hati. Anda sendiri pun kena hati-hati. 10 jenis manusia yang harus you nyahkan. Nombor 1, tidak lain tidak bukan adalah orang yang suka komplain. Asyik komplain je. Ni katakan saya panggil Azam ni, daripada Malaysia kita jemput tau. Suruh dia bawa satu lagi van, tolong saya pergi tengok tempat-tempat kat Switzerland ni. Rupa-rupanya dia asyik komplain je. Van tak betul lah. Kau sewa macam ni lah. Aku dah biasa bawa tu. Padahal dia dijemput. Sama juga dalam hidup you. Ada tak orang yang apa saja dia suka komplain? You tolong tolak dia ke tepi. Pasal apa? Bukan saya suruh you bergaduh tau. Jangan sampai you hilang haluan sampai ingatkan saya nak hambat you daripada berkawan dengan dia orang. Tapi you akan menyiksa diri. Nombor 1, jangan berkawan terlalu rapat dengan orang yang suka komplain. Asyik komplain je. Ada. Kalau bawa dia pergi restoran, kerusi tak betul lah. Orang dah ada hantar makanan, dah elok, tak apa juga. Ada setengah yang jenis lambat, dia komplain. Sampai makanan tak cukup masin. Kalau elok semua pun dia kata, ni mesti ajinomoto banyak. Apa? Komplain kan? Tolong nombor 1. Nombor 2 ialah drama queen. Korang dengar drama queen tak? Ni yang suka tengok drama-drama tu. Pasal apa drama orang sampai nangis-nangis. Sebab dia emotional. Okey lah, sekali-sekala dia drama dengan you tak apa tak. Tapi kadang-kadang melebih-lebihkan. Faham tak? Pernah tak you berkawan ataupun ada adik-beradik yang suka bila depan orang dia lebih-lebih? Dia macam you tahu sangat dia bukan macam tu punya, katakan dia tak ada masalah yang besar, tapi dia buat sampai macam dia sajalah masalah dunia ni. Jadi dia drama sikit. Pasal apa? Nak cari orang panggil perhatian daripada orang ramai ataupun daripada you. Dan you kalau sekali dua tak apa, you baru kenal tak apa. Kalau kena 2-3 tahun, saya tak tahu pula kalau you dah kahwin dengan orang macam ni nak buat macam mana nanti kita cerita pula macam mana nak selesaikan kalau dah bukan terperangkap, dah kahwin. Macam takkan pasal dia drama you nak lari pula pada dia, tetapi you kena cari jalan sampai sama ada you betulkan keadaan drama dia, you kena berterus terang dengan dia, ataupun you caw tu maksudnya you jauhkan diri. Faham? Nombor 3 ni agak unik sikit. Dia orang putih panggil unfavorable punya perangai. Sikit-sikit tak sesuai. Unfavorable tu macam tu lah kot cuaca tak sesuai lah. Padahal orang lain takar-takar rintik dah datang ke Switzerland ni, tak apalah, berjalan lah kan. Ambil payung ke, Mak Saleh dia jalan dalam hujan tak apa. Tapi kita tak. Asyik nak orang kata apa, tak sesuai. Dia lain dengan orang komplain tau. Komplain, dia komplain. Tetapi kalau unfavorable ni dia cari sesuatu yang macam tak kena je. Okey, katakan saya tengah melukis. Kita ada canvas, dah lukis dekat 3/4 ni. Dia datang cantik punya cerita, komplain pula kata cat ni tak kena lah, patut kau pakai itulah. Dia pula macam pandai-pandai unfavorable. Ada saja yang tak kena bagi dia. Tolong tolak ke tepi. Sebab apa? Hidup kita kalau macam ni sampai bila pun kita dah tahu dia akan cari benda yang tak kena. Ada kawan-kawan macam tu? Okey, nombor 4 ialah yang lagi dahsyat. Yang ni kalau you dapat kawan macam ni, tolong tolak tepi. Dia panggil toxic positivist. Positif. Dia bila cerita tu macam benda tu cun gila, betul tak? Tapi sebenarnya dia fake. Yang tu kalau you dapat tangkap awal, you belah. Maksud apa? Yang ni penyakit. Kalau orang baru buat bisnes dan sebagainya, berhati-hati orang yang manis mulut. Orang Melayu kata manis mulut. Ada? Ramai. Tapi bila you dah kenal dia, lama-kelamaan you tak tahan. Lagi manis dia punya jack orang lain. Kadang-kadang you berkawan dengan dia, you pergi makan, minum dengan dia. Kalau bawa kawan kita, dia punya PR kalah, betul tak? Tetapi lingkup. Pasal apa? Kau dah tahu perangai dia, you sendiri jangan rapat. Sebab apa? Mungkin dengan you pun dia main depan cerita cantik. Sebab kata orang
tikam belakang. Senang cakap lah. Ada kawan macam tu, tikam belakang, tolong jauhkan. Okey, kita nak habis dah setengah jalan. The victim. Victim ni, ada kawan kita ni asyik jadi mangsa je. Dia buat cerita macam dia diperaniayakan orang je. Macam dia seorang lah kena lanyak, kena bully. Padahal dia sebenarnya nak cari perhatian juga. Ada orang macam tu. Dia panggil the victim. Dia main cerita macam orang tak suka kat dia selalu, faham tak? Macam orang tak happy dengan dia selalu. Okay? Kalau ada orang yang suka jadi victim ni, macam sikit-sikit macam dia lah yang paling orang tak suka. Dia cerita macam bawa cerita sedih all the time. Kau nak berkawan dengan dia, dia memang budak baik tapi asyik sedih je. Macam mana kau nak happy ke tak? Jadi orang-orang macam ni pun you tolong. Tak baik saya kata buang dia orang, tak boleh, tetapi tolong jauhkan diri. Sebab apa? Kalau you rapat dengan orang, you sendiri pun jadi lamah aja, tu tak? Jadi macam jadi mangsa juga. Tahu tak? Kebetulan kadang-kadang pada event itu, pada peristiwa itu, memang betul dia kena macam tak berapa nasib baik lah. Kadang-kadang pasal tu dia ungkit sampaikan jadi macam all the time dia kena mangsa. Tak mungkin lah Tuhan bagi setiap event dia jadi mangsa, tu tak? So tuan-tuan sekalian, kalau ada orang macam ni pun tolak jauh sikit. Okey. Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Second half, yang ni dia panggil time vampire. Orang panggil Pontianak curi masa. Ada tak kawan-kawan you yang suka curi masa? Faham tak? Sengaja dia punya cerita tu patutnya habis dalam 10 minit. Dia buat sampai 1 jam. Itu satu cerita. Dia bawa pula cerita lain. Kau pun buat keluar cerita lain. Dia tambah lagi. Wasting time. You dah tahu sangat-sangat. Sampai tak menasabah. Kalau boleh habis 10 minit. Dia drag cerita sampai setengah jam. Tolong. Pasal apa nanti, satu ketika nanti you akan rasakan banyak masa sangat. Dah orang kata apa, terlepas. Begitu saja, tak ada makna pun. So orang yang merugikan masa you, dia merasakan benda tu mustahak lebih pada dia, tolong tolak ke tepi. Berapa dah? Kita dah habis sekarang nombor 6, sekarang nombor 7. Saya laju sikit sebab sejuk sangat ni. Okey, manipulator. Manipulator ni kaki goreng. Ada kawan you kaki goreng Azam Kita ramai tak? Dia punya goreng. Orang dengar punya cun. Tapi kau punya orang kata membara je. Bila lah aku nak jauh pada budak ni. Sebab apa? Dia goreng dahsyat. Orang kaki goreng ni dalam bahasa orang putih dia panggil manipulator. Dia bukan soal depan belakang lain tau. Tetapi memang dia pandai. Orang ni selalunya suka pinjam duit. Contohlah. Dia suka pinjam kereta. Masa nak pinjam, lembik kita dengar. Lembutnya. Tapi nak ambil balik, tu contoh manipulator. Orang scammer, cukup pandai. Bahasa dia gunakan kau kalah. Mana dia belajar tak tahu. Duit lah, pinjaman lah. Ataupun kadang-kadang main ni lah, scam-scam sekarang ni. Dia panggil manipulator. Barang-barang jualan kadang-kadang, Masya Allah. Dia ambil muka saya, dia letakkan, dia kata produk dia. Tu pula cantik pula. Yang saya tak buat langsung pun, yang mata buta boleh nampak balik pun manipulator. Banyak tak? You zaman-zaman internet ni manipulator gila-gila. Okey, boleh kita habiskan 3 lagi. Over consumer. Ada tak kawan you over consume? Saya ambil cerita direct je. Dia kalau you tengok dia makan ataupun dia minum ataupun bila kita bawa dia, terutama sekali sama ada dia kita belanja ataupun orang lain belanja ataupun apa-apa pun, dia punya over tu pertama sekali boleh nampak tak, dia jenis yang tak peduli kat orang. Maksudnya dia orang panggil apa, lahap. Saya cerita ni pasal makan lah, senang kan, sebab daripada makan tu you boleh nampak dia punya over consume tu, kalau Melayu kata lahap tu sampai berlebihan sangat. Kadang-kadang sampai sedawa pun dia tak heran juga. Kalau you dapat kawan macam tu, you belanja dia last. Kata kat dia, next time thank you very much, kau bayar sendiri. Kau makan sendiri pun tak apa. Sebab apa? Daripada situ kita boleh nampak. Sebab dia sebenarnya tak pedulikan orang. Dia lebih mempedulikan sendiri. Itu filosofi orang yang over consume. 1, makanan. 2, bahan-bahan belian pun. Kadang-kadang dia cuma mampu beli katakan
katakan perempuan lah boleh beli make up katakan yang 200, 300, paling tinggi RM500 lah. Tapi dia sanggup pergi beli yang 1,000, 2,000 punya tu, kadang-kadang kredit kad, berhutang pun tak apa. That is called overconsume. You berkawan dengan dia, bahaya. Boleh faham tu? Sebab ada benda-benda yang dia akan lakukan pada you nanti yang you tak sedar, tiba-tiba dia consume you juga sekali. Sebab dia sebenarnya mempedulikan diri hal dia. Okey. Yang nombor 9, gosip. Tahu gosip? Gosip ialah mengumpat bagi saya bukan soal agama sahaja yang tak digalakkan ataupun sebenarnya berdosa pun, betul tak? Sampaikan kan dah dijanjikan besok mati kita makan daging orang yang kita mengumpat tu. Faham? Zaman sekarang kadang-kadang bukan nak katalah banyak blogger-blogger ataupun yang ni lah, even selebriti pun kadang-kadang dia suka menceritakan perihal battle dia orang, faham tak, bergaduh dan sebagainya atas platform, faham tak? Sengaja, pasal apa? Bagi mereka lagi ramai orang komen lagi bagus, walaupun benda tu benda yang tak elok. Bagi saya it's not good. So gossip is something yang kita kena halang. Okay, dan kita tutup cerita last kali orang yang pesimistik. Tahu pesimistik tak? Orang yang semuanya tak seronok lah, semua yang negatif. Kalau you berkawan dengan orang pesimistik, cuma sekali kalau you nak berniaga, tak payahlah. Pasal apa? Dia tak akan galakkan you. Okay? Semuanya harus orang kata apa, tak payahlah. Jenis macam tu. Okay? So kalau orang yang pesimistik, kalau you nak hidup dengan lebih bahagia, I think tak seronok lah. Sebab apa? Kita, bak kata pepatah, bergantung kepada 5 orang yang kita duduk keliling kita tu. Dan kita punya average keluaran hasil hidup kita bergantung kepada 5 orang keliling kita. Kalau 5 tu positif, maka positiflah kita. Kalau 5 orang tu negatif, lagi cepat kita jadi negatif. Betul? Baik, cukup dulu saudara sekalian. Dunia bahagia, saya doakan ya kepada semua kita sama kita. Dunia bahagia, akhirat syurga. Orang kata apa? Senyum sokmo. Sebelum kita buat apa? Senyum dulu, senyum sokmo. Lepas tu kita let go and feel good all the time.